arwah bapa saya ialah seorang petani kecil-kecilan. Saya juga pernah menjadi seorang guru. Tertulis begitu, saya dipanggil oleh Allahyarham Tun Mustapa. Sedutan episod lepas, Apa Cerita? Edisi khas sempena setahun Hala 7 Sabah Maju Jaya bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Noor. Dia handpick saya menjadi calon di Sulaman. Memang pada mula saya bagi tahu Allahyarham, saya bilang saya tidak mau kerana bagaimana orang yang jaga USNO pada waktu itu punya perasaan. Banyak juga pemimpin-pemimpin USNO waktu itu mau menjadi calon. Tapi Tun Mustapa bertegas, dia bilang kita ambil kamu bersama-sama dengan lain-lain pemimpin yang juga mungkin bekas pegawai-pegawai kerajaan pada waktu itu. Jadi dari sana bermulalah saya karier saya di dalam politik. Saya tidak rancang pun. Yang merancang politik sama saya ialah Allahyarham Tun Mustapa. Tapi untuk kena handpick tu daripada Allahyarham Tun sendiri, reputasi itu memang sudah lah. Saya pun tidak tahu. Waktu itu saya tidak paham betul politik. Mana-mana lah. Ya, ini terus terang. Tapi mungkin nasib saya baik. Itulah mungkin rezeki saya. Apabila dalam pilihan raya saya menang. Walaupun cabaran waktu itu memang hebat. Waktu itu kerajaan PBS begitu kuat berpengaruh di Sabah tahun 90. Dia orang punya peak lah itu. Tetapi saya boleh menang dan menjadi wakil rakyat pembangkang USNO. Jadi dalam masa wakil rakyat pembangkang itu saya diberi tugas oleh Allahyarham Tun Gapar Baba sebagai timbalan Perdana Menteri menjadi setiausaha politik dia. Saya pernah bertugas di Kuala Lumpur sebagai setiausaha politik Allahyarham Tun Gapar Baba. Sehinggalah beliau tidak lagi aktif di dalam politik dan tidak lagi menjawat jawatan sebagai timbalan Presiden UMNO pada waktu itu. Selain itu, saya juga dilantik menjadi ahli lembaga pengarah Bank Rakyat daripada tahun 1991 sehingga 1994. Jadi itulah sedikit sebanyak pengalaman saya di peringkat federal dan semasa menjadi pembangkang di Dewan Undangan Negeri Sabah sebagai ahli Dewan Undangan Negeri USNO pada waktu itu. Macam mimpi saya begitu, tahu-tahu menang. Padahal masuk kampung waktu itu kempen pun orang 20 orang sambut. Mana ada sambutan pembangkang, tapi di peti undi lain jadi dia. Saya menang. Begitu. Itulah dia punya liku-liku permulaan saya jadi orang politik. Dan yang pasti macam Randy bilang, daripada parents, daripada ibu bapa, ibu terutamanya, Datin Sri sendiri memang antara backbone yang push Datuk Sri masa tu. Apatah lagi satu anak sudah ini kan. Ya, tapi itu ya betul. Dia waktu itu seorang guru. Jadi dia ikut saja apa keputusan saya. Jadi dialah yang memberi semangat sebenarnya. Dia bagi semangat apa semua sokongan lah. Dalam hati saya, kalaupun saya tidak berjaya, istri saya masih kerja boleh makan juga lah. Jadi ada juga begitu. Saya bilang sementara menunggu mungkin ada kerja lain kalau kalah. Begitu. Saya terfikir semua itu. Jadi sekurang-kurang saya bilang anak saya boleh juga hidup lah pasal ada lagi wife support sebagai seorang guru atau cikgu gitu. Kita banyak cerita pasal personal sebelum dan sebagainya. Mungkin ini yang orang sering katakan, terutama bila Datuk Seri sudah mengambil alih sebagai Ketua Menteri SMJ Sabah Maju Jaya. Okey, mana-mana kita pergi sekarang, saya sendiri proud lah, bangga. Selama ini di Jata saja. Sekarang kalau tengok tim bola pun pakai Sabah Maju Jaya juga. Sektor pertanian, perindustrian, modal insan, kelestarian hijau itu antara intipatinya. Perasaan Datuk Seri menjelang 1 tahun Hala 7 SMJ itu sendiri. Ya. Saya pertama saya ingin kongsi bersamalah.
Apabila saya menjadi ketua menteri ini, satu, saya pun tidak terfikir saya jadi ketua menteri. Dan saya menjadi ketua menteri, saya ingat sayalah ketua menteri yang paling sukar dalam sejarah politik di Sabah. Sukar atau menghadapi cabaran yang begitu besar kerana pandemik COVID-19. Apabila saya ambil alih kerajaan, kita sudah dikenakan perintah kawalan pergerakan. Seolah-olah perintah berkurung. Ekonomi kita jatuh merudum. Semua premis-premis perniagaan ditutup. Pegawai kerajaan boleh dikatakan hampir keseluruhan pada waktu itu bekerja daripada rumah. Tidak ada acara-acara rasmi kerajaan dibenarkan. Kita pun pergi dari satu daerah ke satu daerah mesti mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa, polis dan juga Kementerian Kesihatan. Jadi makna dia, saya mendapat jawatan ketua menteri ini mempunyai cabaran yang paling besar yang tidak pernah dihadapi atau dialami oleh ketua-ketua menteri sebelum itu. Semua boleh dikatakan jam. Tidak ada yang, sehingga ada orang cakap, di mana ketua menteri? Hilang. Macam-macam. Pasal kita tidak dapat kerja. Dan saya sendiri selepas 1 minggu angkat sumpah 7 hari bulan, saya juga mendapat jangkitan COVID. Saya kena masuk hospital selama 2 minggu dan selepas itu 2 minggu di rumah tidak dapat buat apa-apa. 1 bulan saya tidak berfungsi sebagai ketua menteri. Tapi syukurlah rakan-rakan dalam kabinet meneruskan usaha-usaha walaupun dalam keadaan PKP pada waktu itu. Jadi memang cukup mencabar. Jadi setelah saya pulih selepas 1 bulan, saya pergi ke pejabat, memang merancang macam-macam, panggil pegawai-pegawai kerajaan yang mentadbir waktu itu dalam keadaan yang kita boleh anggap sebagai gawat. So apabila beberapa bulan kita dapat saya dapat memperkenalkan satu hala 7 kerajaan yang dipanggil hala 7 Sabah Maju Jaya. Sabah ini akan maju. Semua rakyat Sabah akan ada harapan, ada peluang. Kita kena bersatu hatilah. Nantikan episod seterusnya Apa Cerita edisi Setahun Hala 7 Sabah Maju Jaya bersama Yang Amat Berhormat Ketua Menteri.